Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila sairil anbiya wal mursalin wa ashabi rasulillahi ajma'in wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'in minal awliya wa syuhada wal ulama was salihin ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik dan hidayah. Dengan rahmat Allah kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Semoga rahmat Allah taala itu juga Allah taala kurniakan pada kedua ibu bapa kita, pada ahli keluarga kita semua, jiran-jiran, sahabat-sahabat dan muslimin muslimat sekalian insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung pengajian kitab kita ke surah 200 penggan tengah tu dan ketahui olehmu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin fid darain. Dan ketahui olehmu bahwasanya tiap-tiap barang yang diqadakan dia Allah Ta'ala maka sabit ia, tidak dapat tiada seperti bahwasanya barang yang ada pada ilmunya maka iaitu sabit lagi hampir, dan barang yang ditakdirkan Allah Ta'ala sampainya kepada engkau kemudian daripada tuntuknya maka iaitu tiada sampai kepada engkau melainkan dengan tuntuk, dan tuntuk itu pun setengah daripada qada Allah dan qadarnya. Maka jika kepayahan suatu maka iaitu dengan takdirnya, dan jika membetuli suatu maka iaitu dengan kemudahan daripadanya. Satu tak faham pada kata tu ustaz cerita apa ni kan. Hak ada kitab pun tak faham tuan-tuan, tambah yang tak ada kitab tengok saja. Ulang balik. Jadi tuan-tuan, tajuk kita pagi ini iaitu berkenaan dengan doa. Kita masih pada bab yang ke-19 daripada 40 bab dalam kitab ni. Bab yang ke-19 ni dia cerita tentang doa. Jadi huraian tentang doa tu banyaklah, kita dah sebut lepas. Maka hari ini sambungan kepada perkara yang berkaitan dengan doa. Doa ni permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut dalam kitab ni. Nama kitab ni Al-Jauharul Mauhub karangan Imam As-Suyuti. Diterjemahkan oleh Syekh Wan Ali ke dalam bahasa Melayu. Dia asal kitab Arab tuan-tuan. Jadi kitab ni ada 40 bab. Bab yang kita duk baca ni iaitu bab yang ke-19 tentang doa. Jadi dan ketahui olehmu bahawasanya tiap-tiap barang ni perkara. Dalam kitab Jawi, kitab klasik ni dia sebut barang. Barang tu maksudnya perkara lah. Something.
sesuatu. Itu barang yang diqadakan dia Allah Ta'ala. Yang diqada ni maksudnya yang telah ditetapkan, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sabit ya, maka jadilah. Perkara yang ditetapkan oleh Allah, yang diqadakan oleh Allah, maka jadi. Jadi apa yang kita doa tu, itu berkait dengan qada dan qadar Allah. Perkara yang kita doa tu. Jadi apa yang diqadakan oleh Allah itu sabit. Sabit ni maksudnya jadi. Tak boleh lari ya. Tidak dapat tiada seperti bahawasanya, tak dapat tidak. Seperti bahawasanya barang yang ada pada ilmunya, yaitu ilmu Allah. Allah ni maha ilmu, wa huwas sami'ul alim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni maha mendengar lagi alim, maha mengetahui. Jadi Allah Ta'ala tahu dalam ilmu Allah benda ni akan jadi dengan takdir qada dan qadar Allah. Semua tu dalam ilmu Allah. Allah Ta'ala tahu semua perkara, tak boleh lari. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengqadakan sesuatu perkara itu seperti mana yang ada dalam ilmu Allah. Allah Ta'ala maha tahu. Allah Ta'ala tetap macam tu. Situ. Maka iaitu sabit lagi hampir. Sabit tu jadi ya. Lagi hampir. Dan barang yang ditakdirkan Allah Ta'ala sampainya kepada engkau, kemudian daripada tuntuknya, daripada kita minta, kita minta doa tu, maka barang yang ditakdirkan Allah itu pasti akan sampai. Pasti akan sampai apa yang kita minta dengan Allah. Barang yang ditakdirkan Allah Ta'ala sampainya kepada engkau, kemudian daripada tuntuknya, selepas daripada kita minta, maka iaitu tiada sampai kepada engkau melainkan dengan tuntuk, dengan minta. Dalam ilmu Allah, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata perkara ni pasti akan sampai pada dia bila dia minta. Kalau dia tak minta, tak sampai. Itu takdir dia. Allah Ta'ala nak takdir perkara ni pada dia, tapi berkait dengan dia minta doa lah. Itu maksud dia. Bila dia minta doa, baru sampai perkara tu. Kalau dia tak minta dengan Allah, Allah Ta'ala tak bagi. Dia tak minta. Dia tak mohon pada Allah. Dia tak submit proposal. Dia tak submit, macam mana awak nak terima? Tak sampai. Dan tuntuk itu pun setengah daripada qada. Jadi kita berdoa tu pun itu juga qada Allah, qada dan qadar Allah. Kita boleh berdoa tu. Faham lah? Boleh faham tak tu? Jadi apa yang kita apa yang telah ditetapkan oleh Allah, seseorang tu akan dapat perkara yang dia nak dengan sebab dia berdoa. Itu takdir dia. Kalau dia tak berdoa, tak dapat. Kalau dia tak berdoa, tak dapat. Dan dia pun berdoa. Bila berdoa, dia dapat perkara yang dia minta tu. Maka kita kena ingat, dia boleh berdoa tu juga, itu juga takdir Allah. Itu juga qada Allah. Bila dia boleh berdoa. Tuan-tuan. Itu maksud, dan tuntuk itu pun setengah daripada qada. Qada Allah lah, qadar Allah tu lah. Ketetapan Allah, qada, pelaksanaan Allah. Qada Allah dan qadarnya. Qada Allah dan qadarnya. Sebab tu disebut qada dan qadar. Sebab tu kita kena faham dululah, sekali ada yang tak faham. Qadar ini ketetapan,
Qada itu perlaksanaan. Itu sebut qada dan qadar. Maka jika kepayahan suatu, dia doa Tuhan tak bagi lagi, maka iaitu dengan takdirnya. Itu juga takdir Allah, kita kena terima. Kan kita doa itu kepayahan lah. Kan Tuhan tak bagi lagi apa kita minta, maka itu juga takdirnya. Itu juga takdir Allah. Dan jika membetuli suatu, maka yaitu dengan kemudahan daripadanya. Dan jika kita minta doa, oh Allah Ta'ala bagi apa yang kita minta, maka itu dengan kemudahan daripadanya, daripada Allah. Itu dengan izin Allah, Allah Ta'ala bagi. Itu maksud dia, tuan-tuan. Ini berkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan doa yang kita minta tu, tuan-tuan. Dan sayugianya, sayugia, bahasa Arab ni tak ada lah sayugia. Kan? Bahasa Arab ni tak ada lah. Sayugia ni sepatutnya lah. Sayugia ni maksudnya sepatut. Bagi manusia itu bahawa berusaha ia. Dia patut berusaha. Apa yang dia minta, apa yang dia kehendak, itu dia kena berusaha. Apa yang dia minta, kena usaha, tuan-tuan. Tak boleh tak usaha. Usaha ni maksudnya usaha dan ikhtiar. Usaha ikhtiar. Usaha dan ikhtiar. Saya parking blok tu sebab tak ada parking, tak tahu nak parking nama. Main nak masuk itu penuh juga tadi. Pergi nak parking itu pun habis juga. Saya letak tengah-tengah tu. Kalau ada nak keluar kereta, bagi tahu siapa alih kereta. Saya punya kereta. Kereta putih tu. Saya letak itu, tak tahu nak parking dah mana tadi. Kalau nak alih, saya alih dulu . Dan sayugianya bagi manusia itu bahawa berusaha ia, dia kena usaha. Dan jangan tidur jua. Jangan duk makan tidur tuan-tuan. Apa yang dia kehendak, dia kena usaha lah. Jangan duk tidur kan. Mentang-mentang dengar hadis Nabi kan, naumus shaim ibadatun. Tidur orang puasa tu ibadah. Dia pun balas tidur. Kan tidur. Ni awak tidur ni puasa, ibadah juga. Tak kena. Boleh tak apa, saya ambil alih tak apa. Sat tunggu sat lah. Depa balas parking saya.
Minta maaf lah tuan-tuan. Iklan. Iklan Toyota. Iklan Toyota tuan-tuan. Toyota apa dah? The one you only trust always. Tu makna Toyota. Nah. Sebab saya nak cerita Ramadan. Ramadan tu apa dah? Ra mim dot alif nun ada makna dah. Toyota, the one you only trust always. Tuhan kan. BMW apa dah? BMW. Big money waste. BMW. Benda lagi. Iklan kereta. Porsche. Apa dah? Porsche. Proof. Apa dia lah? Lupa. Proof of rich. Porsche PORS. Proof of rich. Apa dia lupa. Spoiled. Spoiled children having everything. Tu makna Porsche. Iklan kereta lah. Tuan-tuan. Sebab saya nak cerita Ramadan. Ramadan tu apa maksud dia? Ra apa dia, mim apa dia, dot apa dia kan. Kita baca kitab dulu sikit. Sambung balik tuan-tuan. Iklan habis lah. Dan sayugianya bagi manusia itu bahawa berusaha ia, dan jangan tidur jua. Jangan duk tidur saja, kena usaha. Kita ni maknanya kena usaha. Jangan duk berdoa saja, usaha tak mau. Kita ahlus sunnah wal jamaah, tak boleh duk doa saja, kena ada usaha dalam bentuk usaha tubuh badan, anggota tubuh badan, usaha doa, usaha dengan orang, tu. Dia ada kaitan tuan-tuan dengan doa kita. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh dengan berusaha. Allah Ta'ala suruh dengan usaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat. Maksudnya baginya apa yang dia usaha. Dia usaha apa? Itu bagi dia. Dan mengambil sebab. Dia kena ambil sebab. Macam kita sakit lah. Kita sakit, ya Allah bagilah lega sakit. Doa saja. Ubat tak mau makan, jumpa doktor tak mau. Dia tak kena cara. Dia mesti mengambil sebab. Kan? Likulli syai'in sababa. Setiap satu perkara tu dia ada sebab, musabab dia. Dia ada sebab dan musabab. Berusaha dan mengambil sebab. Seperti firman Allah Ta'ala bagi Siti Maryam alaihi salam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bagi Siti Maryam alaihi salam, wa huzzi ilaik bijiz'in nakhlah, dan kocakkan olehmu kepada engkau akan pohon tamar. Pokok tamar tu kena kocak. Nescaya menggugur ia atas engkau akan buahnya. Nak makan buah kurma, buah tamar kena kocak, bukan duk tunggu, duk nganga. Melainkan disuruh. Bulan puasa duk nganga, tunggu orang nak bagi buka puasa. Itu rahmat Allah tu tuan-tuan. Rahmat Allah bulan Ramadan tuan-tuan. Jadi ketika mana Siti Maryam nak makan, sebab Siti Maryam ni kan, dia apa ni, di tempat yang tidak ada makanan, maka disuruh kocak apa ni, pokok buah tamar tu.
maka Allah Ta'ala bagi dia rezeki dengan buah tamar. Jadi ini nak cerita bahawasanya berdoa itu mestilah mestilah bersama dengan usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar, tak boleh berdoa saja. Jadi bulan-bulan Ramadan ni kita disuruh banyak berdoa, banyak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Doa itu satu ibadah. Doa itu sama ada Allah Ta'ala balas ataupun tak balas, maka itu menjadi ibadah bagi kita. Sebab tu kita kena faham doa tu ibadah, bukan Allah Ta'ala nak bagi permintaan kita tu. Sebenarnya itu atas Allah lah. Ada rezeki Allah Ta'ala bagi. Tak ada nak buat macam mana, belum sampai masa dah. Tetapi yang penting doa itu sendiri adalah ibadah. Bila kita doa tu dapat pahala dah dinilai dah di sisi Allah sebagai satu amal soleh. Tu kita berdoa. Dalam bulan Ramadan kita disuruh, diajar berdoa. Allahumma innaka afun karim. Itu doa yang Nabi ajar. Minta Allah Ta'ala ampun dosa kita, minta Allah Ta'ala redha kita dengan syurga, minta dengan Allah. Sebab itulah bulan Ramadan ini bulan rahmat Allah. Itulah yang kita sebut tadi, ra itu adalah rahmatullah, rahmat Allah. Ramadan tu ra mim dot alif nun, ra itu rahmatullah. Macam mana kita nak faham rahmatullah, rahmat Allah ni? Rahmat Allah ni kasih sayang Allah. Allah Ta'ala sayang kita. Bila Allah Ta'ala sayang kita, segala gerak-geri kita, perbuatan kita tu boleh mendekatkan diri kita dengan Allah. Itu rahmat Allah. Sebab tu kita sebut bulan Ramadan ni bulan rahmat. Bulan rahmat ni Allah Ta'ala tunjuk kasih sayang. Allah Ta'ala tunjuk kasih sayang dia. Sebab apa? Sebab sebelum ni tak berasa nak pergi masjid, pergi surau. Tapi bila bulan Ramadan berasa nak pergi. Bulan Ramadan berasa nak pergi tu. Berasa nak pergi itulah rahmat Allah. Berasa nak pergi masjid, berasa nak pergi surau, berasa nak pergi tarawih. Itulah rahmat Allah sebenarnya. Allah Ta'ala sayang kita. Jadi digerakkan anggota tubuh badan kita tu mendekatkan diri dengan Allah. Sebab tu dalam bulan Ramadan kita nampak ria. Nampak ria. Orang ramai nak buat kebaikan, nak sedekah, nak bagi sumbangan, nak bertolong anak-anak yatim, kan, buat kutipan, nak anak yatim, semua orang pakat nak bagi. Bulan lain tak ada. Nampak? Bulan Ramadan ni semua orang nak derma, nak apa macam-macam. Itu tanda rahmat Allah, iaitu kasih sayang Allah. Allah Ta'ala sayang kita. Sebab tu kata para alim ulama, dia kata harakatut ta'ati dalilu alal ma'rifah. Pergerakan kita, gerak-geri kita, menunjukkan kita tu taat pada Allah, itu dalilu alal ma'rifah. Dalil kita ni kenal Allah. Dalil kita kenal Allah. Sebab tu bulan Ramadan ni kita cukup Allah Ta'ala bagi rahmat tu yang cukup luas pada kita. Kita boleh tarawih, padahal sembahyang sunat bukan wajib. Berapa rakaat kita tarawih, tuan-tuan? Berapa rakaat? Sini berapa? 20 rakaat, tuan-tuan. Alhamdulillah, kan? 20 rakaat kalau kita buat setiap malam, sebulan berapa? 600. Tu kalau 20 rakaat lah, takmil lah, kan? Tak absent lah. 20 direct tu, tuan-tuan. 20 kali dengan 30 hari. Cerita mudah lah, 600 rakaat. Banyak tak kelebihan dia? Banyak, tuan-tuan.
Tapi ada lagi satu amalan tuan-tuan yang jangan kita lupa. Satu amalan ni dia seolah-olah kita sembahyang 1000 rakaat tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu tak apa amalan dah tuan-tuan? Kita buat amalan ni dia seolah-olah 1000 rakaat kita sembahyang. Kita nak boleh 900 rakaat pun sebulan tuan-tuan. Bayang tengok kalau 1000. Nak tahu apa amalan dia? Nak tahu kan? Nak tahu kena buka kitab ni. Kena buka kitab ni tuan-tuan. Yang ada kitab lah, yang tak ada kitab tengok saja. Muka surat berapa? Ulang kaji balik lah, kan? Tak apa kan? Nak ulang kaji sikit lah. Nak cerita apa ni kelebihan. Yang kata kita ni semayang kalau bulan Ramadan 600 rakaat. Ni amalan ni tuan-tuan, kalau kita buat 1000 rakaat. Apa dia? Tengok muka surat 16. Ulang kaji balik lah tuan-tuan kita. Muka surat 16. Muka surat 16. Hadis yang kedua tu daripada atas. Jumpa lah. Jumpa lah. Tu hadis yang tu. Kita baca hadis ni. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban, barang siapa belajar ni mengaji ya, belajar tuntut ilmu. Ta'allama ni tuntut ilmu. Baban, satu bab. Satu bab minal ilmi, daripada ilmu. Ya'malu bihi, dia beramal dengan ilmu itu. Au lam ya'malu bih, ataupun dia tidak beramal lagi dengan ilmu tu. Kana afdala, itu lebih baik. Min ay yusalliya, daripada dia bersembahyang sunat alfa rakaatin, 1000 rakaat tatawu'ah. Tu nampak tuan-tuan, iaitu belajar ilmu tuan. Ni tuntut ilmu, dia belajar ilmu satu bab. Satu bab daripada ilmu, maka itu lebih baik daripada dia sembahyang 1000 rakaat. Ya, macam pagi ni ya. Maknanya dia duduk dalam satu majlis ilmu. Ni yang orang tak mau. orang tak suka kan. Tu kelebihan lah. Tapi benda ni benda akhirat, benda tak nampak kan. Dia benda akhirat ni benda tak nampak. Tapi kelebihan dia cukup hebat. Itu belajar ilmu. Tatawwu' maknanya sembahyang sunat yang kemas lah, yang sempurna. Itu maksud tatawwu', yang sempurna. Kan? Itu kelebihan dia, belajar ilmu. Sebab apa? Dengan ilmu ni lah kita boleh kenal. Boleh kenal apa? Kenal agama. Kita boleh kenal agama tuan-tuan, iaitu dengan ilmu. Habis itu. Sambung kitab balik. Ulang kaji hak lepas lama lah kan. Tajuk yang mula-mula kali. Itu kelebihan dari sudut tu lah. Tapi kita janganlah duk fikir macam tu. Kita bulan Ramadan terawih ni, bulan Ramadan ya tuan-tuan. Tu masalah kita. Kita ni kalau jenis tu kita nak berkira. Nabi kata Quran ni kalau kita tengok pun boleh pahala. Dia duk tengok saja. Aku ambil pahala tengok. Tu yang duk berabuk di rumah Quran tu.
Pasal apa? Nabi kata Quran ni tengok saja pun boleh pahala. Dia dah ambil pahala tengok. Jangan jadi macam tu tuan-tuan. Kena belajar, kena baca dia. Macam tu lah tadi. Terawih kita terawih lah sebab tak ada bulan lain. Kelebihan dia besar lah tarawih ni tuan-tuan. Dia tak ada bulan-bulan lain. Tapi nak ceritanya kita kalau kita boleh rajin berterawih, kita boleh usaha kan terawih 8 rakaat, 20 rakaat. Apa salahnya kita usaha belajar. Belajar ilmu. Dengar tazkirah, mengaji, belajar kitab. Itu ilmu. Tuan-tuan. Jadi dengan ilmu ini dia jadi penunjuk jalan kita nak pi ke syurga, seperti mana kata Nabi SAW, likulli syai'in tariqun, setiap satu-satu perkara tu dia ada tariq, ada jalan dia, tuan-tuan. Wa tariqul jannah, dan jalan menuju ke syurga al-ilmu. Nabi kata ilmu. Jalan nak pi syurga tu ilmu. Inilah yang kita dok minta ni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta syurga. Minta syurga tu, jalan syurga Nabi kata ilmu. Tu dia nak cerita ilmu tuan-tuan. Tu maknanya itu kelebihan, kelebihan dalam bab ilmu. Baik. Tengok sambung kita sikit lagi tuan-tuan. Dan lagi kata syair. Kata syair. Syair ni lagu tuan-tuan. Itu syair. Dulu tak apa nama, tak ada lagu. Dia panggil syair. Syair ni lagu kita lah ni, pantun. Kan? Tu. Orang dulu-dulu pantun kan. Maka ini dia panggil syair Arab. Apa dia? Alam tara anna Allah qala li Maryam wa huzzi ilaikal jiz'a yusaqitir rutab walau sya'a an tajniyahu min ghairi hazzah janathu walakin kullu syai'in lahu sabab. Adakah tiada engkau ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi Siti Maryam, dan kocakkan olehmu kepada engkau akan pohon tamar. Siti Maryam, mak kepada Nabi Isa, ibu kepada Nabi Isa. Isa bin Maryam, ibu kepada Nabi Isa ni, yang tidak ada ayah ni. Jadi Allah Ta'ala suruh kocak pohon tamar, nescaya gugur daripadanya buah rutab, iaitu buah kurma, buah tamar. Dan jikalau menghendak Allah bahawa mengambil ia akan dia daripada ketiadaan kocak, nescaya mengambil ia akan dia. Dan tetapi tiap-tiap suatu itu baginya sebab. Allah Ta'ala nak bagi ada pun buah kurma boleh, Allah Ta'ala boleh buat. Tapi nak ceritanya nak suruh ambil sebab usaha tu. Disuruh kocak pokok tamar tu, baru gugur buah. Padahal kalau Allah Ta'ala nak bagi seketui tu boleh, tak ada masalah bagi Allah. Tapi nak suruh manusia ni ambil sebab, usaha ikhtiar tu. Disuruhlah kocak pokok tamar tu. Tu nak cerita tu dah. Bahwasanya sebab dan musabab. Jadi masuk syurga itu dengan bersebab. Sebab apa? Di antaranya amalan, beramal soleh. Sebab itu disebut innal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang beriman ni dia beramal soleh. Beramal soleh. Amalan lah, tarawih, baca Quran, wirid, tadarus, macam-macam. Itu amalan-amalan soleh yang jadi sebab masuk syurga. Yang kita dok minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta masuk syurga. Dia ada sebab-sebab dah.
Amalan soleh, tarawih, zikir, wirid, tadarus apa semua tu, itu semua amalan soleh lah. Selawat, selawat dia ajar kita berselawat dalam tarawih. Padahal tak selawat pun boleh. Kan? Tak selawat lagi cepat. Tapi sebab apa selawat? Selawat lah nak muliakan Nabi, kan? Muliakan Nabi SAW. Kerana apa? Kerana perintah selawat itu dalam bulan Sya'ban. Nabi SAW sebab tu doa masuk bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab. Tu minta berkat. Allahumma barik lana, ya Allah bagilah berkat. Berkat apa? Fi Rajab, bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampai Ramadan. Kita minta supaya kita ni dapat sampai ke bulan Ramadan hari itu. Maka Allah Ta'ala makbul doa kita. Tu kadang-kadang kita tak nampak Tuhan makbul doa kita. Mustajab lah tu doa kita. Kita minta apa? Minta sampai bulan Ramadan. Doa kita mustajab tu. Tapi kadang-kadang orang tak nampak. Dia minta hal lain, Tuhan tak bagi. Dia nampak hak tak bagi tu. Hak Tuhan bagi berlampak. Dia tak nampak. Kan? Teriman doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Teriman doa. Sejak lepas doa kita mustajab, kita pun sampai masuk bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, Allah Ta'ala bagi rahmat kita semua. Keberkatan. Allah Ta'ala ampun dosa kita. Bulan Ramadan. Itulah huruf mim. Ramadan. Ra tadi rahmatullah, mim maghfiratullah, keampunan Allah. Bulan Ramadan. Bila kita puasa, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Puasa ni apa? Tak makan, tak minum. Kita ambil hak level paling bawah. Hak tinggi tu kan tak usah cerita lah. Kan? Peringkat tinggi lah. Peringkat tinggi puasa kita tak ambil hak tu, kan? Kita cerita hak paling bawah. Apa dah? Tak makan, tak minum. Itu pun dapat pahala, tuan-tuan. Kita stop makan, stop minum, dapat pahala. Tu. Kita alhamdulillah di Malaysia ni tak lama, tuan-tuan. Berapa jam ya? 2-13 jam lebih kurang tu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk London, London 20 jam. Puasa. Hijau muka tuan-tuan. Tuan-tuan duduk London 20 jam. Tuan-tuan pergi Belgium 20 jam puasa. Lama tuan-tuan. Jerman, Perancis, semua lama-lama tuan-tuan. Puasa 20 jam. Lepas lena bangun tak buka lagi, tidur lagi. Bangun, dak lagi. Kita ni sekali tidur, tidur pagi bangun asar, tak lama lah. Nak buka puasa. Kan saat lagi balik lena, bangun-bangun asar, tak lama lah buka puasa. Kalau nak duduk belah tu, kan 2-3 kali tidur kan, bangun tak buka puasa ni. 20 jam kan. Perancis orang. Tu kan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Jadi itu mim rahmatullah. Maknanya bila kita tak makan, tak minum, kita dapat pahala. Ampun dosa. Allah Ta'ala ampun dosa kita. Kita beramal dengan sifat malaikat kita sebut lepas. Tak makan, tak minum ni, itu perangai malaikat, tuan-tuan. Perangai malaikat. Sebab tu malaikat ni seumur hidup dia tak makan, tak minum. Dia sentiasa menjadi makhluk yang dekat dengan Tuhan. Dia tak ada makan, tak ada minum. Itu makhluk paling dekat dengan Tuhan. Jadi Allah Ta'ala perintah kita puasa ni supaya ikut contoh perangai malaikat ni. Tak makan, tak minum. Tu kita tak makan, tak minum, kita jadi rajin sikit. Rajin tarawih, rajin sikit lah bulan Ramadan, buat ibadah ni. Sebab apa? Kita beramal dengan sifat malaikat, tuan-tuan. Tak makan, tak minum. Itu makhluk paling dekat dengan Tuhan. Allah Ta'ala nak cerita apa? Nak suruh kita ni jadi makhluk macam malaikat, iaitu mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu yang kita tak makan, tak minum.
Stop makan lah. Tu kita cerita level paling rendah. Tak makan, tak minum, Allah Ta'ala ampun dosa. Kalau dia puasa betul-betul puasa tu lagi hebat lah tuan-tuan. Puasa yang betul-betul puasa. Tak makan, tak minum, tak tengok benda lara, tak dengar benda lara. Tu paling tinggi lah tuan-tuan. Kita tak mau nak cerita lah pasal kita ni tak sampai peringkat tu, kan? Kan? Kita petang nak pergi bazar. Kan? Pergi bazar, tengok paha ayam, paha orang, paha ayam, paha orang. Habis gitu. Kan? Tapi kita tak mau cerita lah hak tu kan. Tu orang puasa sungguh. Kita ni tak sampai peringkat tu. Walaupun macam tu, kita puasa tak makan, tak minum tu pun Allah Ta'ala bagilah ganjaran, iaitu diampunkan Allah SWT. Sebab tu kata Nabi, man shoma Ramadan ghufira lahu, Allah Ta'ala ampun dosa. Bila dia tak makan tak minum pun sudah Allah Ta'ala ampun dosa. Tu bulan maghfiratullah, keampunan Allah. Huruf mim. Huruf dad itu dhamanullah, janji Allah. Semua tu janji Allah. Allah Ta'ala janji macam ni, Allah Ta'ala kurnia pada orang yang puasa. Janji-janji Allah tu semua. Orang terawih janji, semua tu dalam manifesto Allah. Allah Ta'ala tunailah janji dia, dhamanullah. Itu manifesto Allah lah, janji Allah tu. Alif ulfatullah, kelembutan Allah. Allah Ta'ala maha lembut, maha kasih sayang tu tadi, maha lembut. Ulfah ni kelembutan. Kelembutan Allah. Allah Ta'ala bawa manusia ni dekat pada Allah dengan hanya buat satu perkara, iaitu puasa. Tak makan, tak minum, hati jadi lembut. Bulan puasa ni orang jadi lembut. Nak pergi masjid, nak pergi surau, nak buat kebaikan, ramai orang boleh buat kebaikan. Nak sedekah, nak derma, orang jadi lembut dengan kelembutan Allah tu tadi. Nun ni'matullah, nikmat Allah. Nikmat Allah yang cukup banyak Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Nikmat ni apa? Apa dia nikmat? Ta'rif ataupun definisi nikmat. Apa dia tuan-tuan? Orang tanya nikmat tu apa? Kan? Apa dia definisi dia? Definisi dia tuan-tuan, definisi nikmat ni, ma tuqarribu ilallah. Itu definisi nikmat. Ma tuqarribu ilallah, sesuatu perkara yang boleh bawa dia mendekatkan diri dengan Allah. Itu dia panggil nikmat. Allah Ta'ala bagi kereta kita, nikmat tak? Nikmat. Sebab apa? Kita boleh guna kereta tu untuk dekat diri dengan Allah. Boleh pergi masjid, boleh bawa anak pergi jalan, makan angin. Kan? Itu nikmat, boleh dekat diri dengan Allah. Allah Ta'ala bagi harta, bagi rumah, bagi apa, itu semua nikmat. Sekiranya boleh mendekatkan diri dengan Allah, itu namanya nikmat. Kalau sesuatu perkara yang Allah Ta'ala bagi tapi tak boleh mendekatkan diri dengan Allah, itu namanya nikmah. Dia ada dua tu kan. Satu nikmah, yang kedua nikmah dengan huruf qaf. Nun, qaf, mim, ta. Nikmah. Nikmah ni dia macam bala, macam ujian. Tu nikmah, ujian. Bala. Allah Ta'ala bagi harta banyak, tapi tak boleh nak guna harta tu untuk dekat diri dengan Allah. Itu dia panggil nikmah, bukan nikmah. Tapi benar tu sama. Tu beza dia tuan-tuan. Jadi satu perkara yang Allah Ta'ala bagi boleh guna dekat diri dengan Allah, itu namanya nikmah. Satu perkara yang Allah Ta'ala bagi tak boleh mendekatkan diri kita dengan Allah, bahkan menjauhkan kita dengan Allah, itu namanya nikmah. Dua benar tuan-tuan. Benar sama. Okey. Allah Ta'ala bagi kereta tapi tak boleh guna untuk dekat diri dengan Allah, itu namanya nikmah, bukan nikmah. Beza. Suara pula off. Tuan-tuan. Dan lagi sabdanya, kita berhenti sinilah tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung akan datang.
No. Jadi itulah makna Ramadan. Ra rahmatullah, rahmat Allah, mim maghfiratullah, keampunan Allah, dad janji Allah, alif ulfatullah, kelembutan Allah, nun ni'matullah. Ini 5. Short form kan? Kepada Ramadan itu tadi. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala kurnia kita rahmat dan keberkatan kita dalam bulan Ramadan. Pada kita semua, guru-guru kita, ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, dan muslimin muslimat sekalian, insya-Allah. Ya. Memang bid'ah. Memang selawat dalam tarawih bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Tak ada masalah. Dia bukan termasuk dalam bid'ah yang dolalah, yang sesat lah, yang masuk neraka tu dah. Ada ke selawat masuk neraka? Ni nak masuk neraka ni orang ni masuk neraka ni pasal apa? Pasal dia selawat. Ada macam tu? Tak ada, tuan-tuan. Jadi dia memang bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, yang baik. Yang hadis Nabi sebut tu kan, setiap perkara yang Nabi tak buat itu bid'ah yang sesat. Itu bid'ah dalam bentuk akidah, bid'ah ba'akidah. Itu memang sesat lah. Bab-bab akidah, bab-bab iman, tu boleh sampai kepada sesat. Itu perkara-perkara yang serius lah, yang ekstrim. Bab-bab akidah tu, pegangan tauhid, itu boleh jadi bid'ah lah. Kalau setakat selawat, apa tahlil, ini tak ada masalah. Nah, boleh faham lah. Tak ada masalah kita nak selawat ni, tuan-tuan, kan? Itu tanda kita memuliakan Nabi SAW. Kalau Nabi tak ada, kita tarawih pun tak, tuan-tuan. Tanpa perjuangan Nabi, kita nak sembahyang tarawih pun tak tahu. Jadi apa salahnya kita muliakan Nabi yang bawa perjuangan, bawa Islam pada kita ni. Kita boleh kenal Tuhan, boleh sebut nama Allah, boleh sembahyang. Itu semua dengan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu selawat ni, tuan-tuan, menjadi perkara yang wajib dalam sembahyang. Jadi rukun. Dan juga menjadi syarat kepada mustajab doa. Itu dengan selawat. Kalau kita doa tanpa selawat, tak mustajab doa. Itu syarat doa. Sebab tu doa ni dia ada syarat dia juga. Puji Allah, berselawat. Itu syarat mustajab doa. Kalau kita tak ikut syarat, tak terima. Tuan-tuan. Itu selawat lah. Selawat ni besar, tuan-tuan. Ya. Ya. Maknanya betul tu memang kena betul lah. Bila dia sebut sallu alaih, sallu alaih ni fi'il amar dengan makna berselawatlah, tuan-tuan. Tu maksud dia. Jadi kita bila sebut selawatlah, tuan-tuan, jadi kita kena sebutlah Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu wasallam alaih. Kita sebutnya tu. Jangan kita pun sallu alaih juga. Sallu alaih itu untuk Tok Bilal saja. Tok Bilal kata sallu alaih, selawatlah, tuan-tuan. Jadi kita pun kata juga selawatlah, tuan-tuan. Siapa nak selawat? Siapa yang nak selawat sebenarnya? Itu perintah suruh berselawat. Sallu alaihi, selawatlah, tuan-tuan. Jadi kita pun Allahumma shalli ala Muhammad, kita selawat. Jadi bila Tok Bilal sebut sallu alaihi, selawatlah, tuan-tuan, pada Nabi. Jadi kita pun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ataupun sallallahu wasallam alaihi. Itu yang betul. Jangan kita pun sallu alaihi juga. Tak kena.
Sebab sallu alaihi itu maksudnya selawatlah tuan-tuan. Takkan kita pun nak kata selawatlah tuan-tuan. Siapa nak selawat? Itu dia tuan-tuan. Itu makna. Nah, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu Allahumma salli